Hai hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Untuk anda perempuan yang saya amat hormati, terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Setelah rakyat Sabah dikejutkan berkaitan isu skandal rasuah di Sabah, bahkan seluruh Malaysia dikejutkan berkaitan dengan skandal rasuah berjemaah yang melibatkan beberapa adun. Dan di dalam kes dan isu ini juga, kepimpinan tertinggi Kerajaan Negeri Sabah, beberapa nama di dalam Kerajaan Negeri Sabah termasuk Ketua Menteri juga disebut. Tapi persoalan yang paling utama, adakah mereka benar-benar bersalah? Nah, apa komitmen Anwar Ibrahim sebagai PM? Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri berkaitan dengan isu ini? Mungkin ada yang berpendapat dan mungkin ada yang menimbulkan persoalan. Adakah Anwar Ibrahim akan bertindak memecat Ketua Menteri Sabah sekiranya terlibat dengan isu skandal rasuah? Adakah Anwar mempunyai kuasa sedemikian? Ataupun mungkin Anwar sebagai PM akan menggesa Haji letak jawatan sekiranya benar Ketua Menteri Sabah terlibat dengan skandal ini? Saudara-saudara, ini satu dapatan terbaru. PH buat U-turn, pemberi maklumat dilarang dedah ke media. Manifesto Pakatan Harapan semasa pilihan raya umum lalu menjanjikan pindaan terhadap Akta Perlindungan Pemberi Maklumat bagi membolehkan pendedahan dibuat terus kepada media. Namun, PM Anwar kini mempertahankan peruntukan sedia ada yang membatalkan perlindungan jika pemberi maklumat menghubungi media terlebih dahulu. Menteri Undang-Undang Azalina Othman Said turut mengesahkan kerajaan tidak bercadang untuk meminda peruntukan tersebut. Anwar mempertahankan peruntukan kontroversi di bawah Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010 yang menetapkan pemberi maklumat akan kehilangan perlindungan jika mereka terlebih dahulu menghubungi media sebelum melaporkan salah laku kepada pihak berkuasa. Nah, berkaitan dengan ini, saudara-saudara yang saya amat hormati, ada satu tulisan daripada Syabuddin Husin yang menyebut berkaitan dengan isu ini. Menurut satu tulisan ini berkata, pemberi maklumat isu rasuah adun Sabah sedia untuk ditangkap. Usahawan yang mendedahkan dakwaan skandal rasuah Sabah memfailkan laporan polis balas terhadap adun membakut Muhammad Arifin Arif dengan menyatakan bahawa tawaran telah dibuat untuk menyelesaikan perkara tersebut. Dalam laporan itu, yang salinannya diberikan kepada Malaysia kini, pemberi maklumat berkata bahawa dia sanggup ditangkap dan didakwa jika siasatan membuktikannya tuduhannya adalah palsu. Justru kata usahawan itu, Arifin, yang merupakan menantu yang di-Pertuan Negeri Sabah Musa Aman, harus diheret ke mahkamah jika terbukti bahawa dia membuat laporan polis palsu. Dalam laporan itu, yang saya nak highlight di sini, salinannya diberikan kepada Malaysia kini. Pemberi maklumat berkata, dia sanggup ditangkap dan didakwa jika siasatan membuktikan tuduhannya adalah palsu. Akhirnya, ini adalah satu keputusan terkini berkaitan skandal rasuah di Sabah. Apa komen anda? Hai hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Baru-baru ini hangat di media sosial berkaitan dengan garis panduan melibatkan bukan rumah ibadat, bukan Islam. Dan berkaitan dengan perkara ini, akhirnya telah menjadi satu, saya tak nak cakap kontroversi lah, tapi saya hanya cakap mungkin salah faham dan telah menimbulkan dan telah menarik perhatian netizen untuk membahaskan perkara ini terutamanya di media sosial.
Pada akhirnya ini satu pengumuman terkini PM Anwar. Walaupun Sarawak baru-baru ini dalam satu kenyataan melalui kepimpinan politik daripada Sarawak bahwa Sarawak adalah negeri sekuler dan mereka tidak perlu ada garis panduan tentang perkara tersebut. Dan ini satu pengumuman terkini PM yang mengesahkan tiada garis panduan baru bagi acara bukan Islam. PM Anwar mengesahkan bahawa Kabinet telah membuat keputusan bahawa tiada keperluan untuk garis panduan baru bagi orang Islam menyertai acara di rumah ibadat bukan Islam. Dia berkata, garis panduan yang dicadangkan itu tidak perlu kerana umat Islam di negara ini sudah tahu batas yang perlu dijaga ketika menghadiri acara perayaan bukan Islam. Saya berpendapat tidak perlu kerana orang Islam tahu garis dia. Macam saya datang hari ini ke acara Batu Cave. Saya bukan masuk ke upacara agama. Menteri Digital Gobind Singh Dio sering melawat masjid di kawasan dia, tapi tidak ke upacara agama. Kita sudah biasa, jadi jangan rumitkan, jangan timbulkan kerisauan dalam masyarakat. Saya ingin tegaskan, ini keputusan Muktamar Jemaah Menteri. Katanya semasa sidang media, selepas menghadiri acara di Kuil Sri Subramaniam Batu Cave menjelang perayaan Thaipusam pada 11 Februari. Anwar berkata demikian ketika diminta menjelaskan perincian perbincangan Kabinet mengenai perkara itu. Kabinet memutuskan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM boleh memberi nasihat kepada orang Islam berkaitan keperluan menjaga akidah dalam acara bukan Islam di rumah ibadat mereka. Dalam satu kenyataan bersama oleh Menteri Jabatan Perdana Menteri, Hal Ehwal Agama, Naim Mokhtar dan Menteri Perpaduan, Aaron Ago Dagang berkata, nasihat tersebut tidak bersifat dasar. Nah, inilah pengumuman Perdana Menteri yang kita nantikan. Anda rasa ini satu keputusan hebat Anwar ataupun satu keputusan yang mungkin tidak popular? Tapi bagi saya sebagai rakyat Malaysia, ini satu keputusan terbaik yang Anwar lakukan. Bagaimana pula dengan Anda? Adakah keputusan ini pasti akan membawa kepada satu lagi kemenangan kepada Anwar pada masa akan datang? Apa komen Anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, saya mendapat satu tulisan. Berkata, satu lagi janji pilihan raya dimungkiri. Adakah ini melibatkan kepimpinan Pakatan Harapan? Melibatkan kepimpinan Kerajaan Perpaduan? Manifesto PH semasa pilihan raya umum lalu menjanjikan pindaan terhadap Akta Perlindungan Pemberi Maklumat bagi membolehkan pendedahan dibuat terus kepada media. Namun PM Anwar Ibrahim kini mempertahankan peruntukan sedia ada yang membatalkan perlindungan jika pemberi maklumat menghubungi media terlebih dahulu. Melalui tulisan daripada Syabuddin Nusin bertarikh 7 Februari, satu lagi janji pilihan raya dimungkiri. Adakah ini akan menjadi penyebab kepada kejatuhan kerajaan, menyebabkan kepada kejatuhan PH ataupun kejatuhan Anwar Ibrahim sendiri? Ini menjadi persoalannya. Pendiriannya itu bercanggah dengan janji manifesto PH pada PRU 15 yang menyatakan akta tersebut akan dipindah bagi membenarkan pemberi maklumat terus membuat pendedahan kepada media. Bayangkanlah saudara-saudara, kalau hanya berkenaan perkara ini Anwar Ibrahim boleh dijatuhkan. Adakah dengan ini kerajaan baharu akan bersedia? Mungkin kerajaan Muhyiddin sekali lagi, PN sekali lagi, akan menang pada PRU akan datang. Ataupun mungkin hanya kerana perkara ini akan ada sokongan yang ditarik terhadap Anwar Ibrahim dan membolehkan kerajaan baharu ditubuhkan. Itu menjadi pertanyaan lah. Tapi bagi saya,
untuk masa terdekat ini belum lagi ada yang layak untuk menjadi kerajaan selain PHBN. Dalam tulisan ini berkata, alasan Anwar, namun Anwar menjustifikasikan kewujudan peruntukan tersebut. Buat masa ini, undang-undang sudah menetapkan perkara itu. Ada rasionalnya kerana semua orang boleh mengatakan bahawa mereka bercakap benar. Tetapi kemudian anda akan menghukum seseorang itu sebelum kes terbabit disiasat atau sebelum mereka berpeluang memberi penjelasan. Dia berkata demikian ketika diminta mengulas kenyataan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi Azalina Othman yang menyatakan pada Selasa bahawa kerajaan tidak bercadang untuk memindah peruntukan tersebut. Di dalam tulisan ini, seorang pemberi maklumat yang merupakan ahli perniagaan mendedahkan siri video yang mengaitkan beberapa adun dalam perbincangan berhubung sogokan bagi mendapatkan lesen eksplorasi perlombongan. Ketua Menteri Sabah Haji Jinor menafikan dakwaan tersebut mendakwa ia cubaan untuk menggugat kerajaan negeri dan mencemarkan reputasinya menjelang pilihan raya negeri. Apa komen anda?